Okey, so kita berpindah kepada tafsir. Tadi tilawah. Tilawah tu yang dibaca. Seterusnya tafsir. Tafsir tu apa? Suatu ilmu untuk memahami ayat Allah, menerangkan maknanya dan dikeluarkan hukum dan hikam. Itu tafsir, untuk dikeluarkan hukum. Yang kita panggil keluarkan hukum, proses dia adalah istinbat. Ia berbeza dengan takwil, yang mana takwil menukarkan makna lafaznya yang zahir kepada makna lain dengan adanya qarinah. Menukarkan makna lafaznya yang zahir kepada makna lain dengan adanya qarinah. Ada hin. Itu kita panggil sebagai takwil. Menukarkan makna lafaznya kepada makna yang lain dengan adanya qarinah. Qarinah tu apa? Hin. Ataupun kita kata contoh takwil. Kita ambil dalam hadis lah contoh. Hadis ditakwilkan. Contoh kita ambil macam perkataan syaitan. Syaitan ni kita faham takwil ni lah menukarkan makna dia, lafaz dia kepada makna yang lain. Tapi dengan perantaraan qarinah. Qarinah ni lah hin. Kita boleh tahu dia makna lain. Contoh saya kata macam ni. Telah datang seekor singa. Seekor singa sedang berperang dengan beraninya di medan peperangan. Adakah saya masukkan betul-betul dia pakai singa dekat medan peperangan? Tapi apa dia masukkan? Orang yang berani seperti singa. Macam mana kita tahu maksud dia lain? Apa? Kerana peperangan. Singa tak boleh berperang. Tak boleh angkat pedang. Yang boleh buat. Jadi itulah qarinah. Itulah hin yang menghalang daripada mengetahui, yang menghalang daripada menyatakan maksud sebenar. Contoh macam syaitan. Dalam hadis ada banyak syaitan sebut. Contoh syaitan ni sampai ada ulama kata syaitan maksud dia lah bukan nama tapi ialah sifat. Contoh dalam hadis Rasulullah suruh kita bangun daripada tidur, kita kena istinsyak dan istinsar, iaitu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali, membersihkan hidung. Fa inna syaitana bata fi ahadi khayashumi. Sesungguhnya syaitan telah tidur di dalam salah satu lubang hidung ni. Adakah maksud syaitan betul-betul tidur kat lubang hidung ni? Siap bawa toto, buat nyamuk bagai, tidur dalam hidung ni? Adakah maksudnya tu? Tak. Tapi dia bermaksud ialah kotoran. Arab ni bila dia tak suka sesuatu, dia namakan dengan syaitan. Tu yang saya kata tadi, guru saya dia tak suka, dia sebut syaitan haram. Syaitan dia tak suka, dia sebut syaitan. Syaitan ni benda yang Arab tak suka. So, syaitan dalam ayat hadis tu bermaksud apa? Hingus, hidung, kotoran dalam hidung, tu semua syaitan. Itu maksud hadis tu. Sesungguhnya syaitan telah tidur di dalam salah satu lubang hidung ni. Ataupun Rasulullah kata dalam hadis sebut tentang syaitan, apa nama? Apa contoh lain? Khamiru ma'idatakum. Tudungkanlah makanan kamu. Sesungguhnya syaitan akan kencing di atas makanan tersebut. Adakah syaitan betul-betul dia kencing atas makanan tu? Tak. Tapi dia bermaksud apa? Kotoran. Sebab Rasulullah suruh tudung makanan. Apa benda kita nak takwilkan syaitan dalam hadis tu? Lalat, kucing. Kucing kalau tak tudung makanan, kucing buat apa? Dia jilat. Ataupun cicak. Benda macam tu sebab apa kata? Ini bukan syaitan kencing tapi penyakit. Jadi itu takwil, kita panggil takwil, menukarkan makna lafaznya. Menukarkan makna lafaznya kepada makna yang lain. Tapi bila kita pakai makna lain, kita dah buang makna yang asal. Sebab ada ulama tak terima takwil pada ayat-ayat mutasyabihat sebab kita dah menafikan makna dia yang asal.
So takwil kat situ. Takwil bukan tafsir. Tafsir ni, takwil adalah sebahagian daripada proses tafsir. Dia termasuk dalam proses tafsir, takwil. Cuma takwil ni dia kena ada dawabit. Kita kena ada disiplin dia. Nak takwil, kena ada disiplin dia. Disiplin dia apa? Kena tahu ilmu balaghah. Ilmu bahasa Arab. Kena tahu disiplin dia. Contoh lain macam syurga. Syurga, Arab ni kalau suka sesuatu, dia nak katakan sesuatu sebagai indah, baik, dia namakan dengan syurga. Contoh dia kata haza yaumul jannah, hari ni hari syurga, bermakna hari ni hari cuaca yang baik. Ataupun dalam hadis sebut apa? Sungai Nil daripada aliran syurga. Adakah Sungai Nil syurga? Alam gaib. Sungai Nil alam syahadah, alam yang kita boleh nampak. Adakah betul-betul Sungai Nil datang daripada syurga? Tak, bermaknanya Sungai Nil tu berkat. Sebab dia memberikan makanan kepada penduduk Mesir. Sungai Nil. Nil dan Furat. Nil dan Furat dipanggil sebagai syurga, aliran daripada syurga. Batu Hajarul Aswad daripada syurga. Adakah datang gedepuk daripada syurga? Ada ulama takwil. Maknanya batu sebagai batu yang berkat. Berkat, masuk berkat. Syurga. Itu juga dengan hadis, tentang hadis menyentuh lams. Itu sebab ada ulama berpandangan menyentuh perempuan tak dianggap, tak membatalkan wuduk. Sebab Allah kata dalam Quran, lams tu ialah lamastumun nisa kan. Allah kata dalam Quran, tapi kamu menyentuh perempuan. Bukan bermakna literal menyentuh, tetapi makna jima'. So kalau mazhab Hanafi, jima' dan muqaddimah jima' je yang membatalkan wuduk. Pegang, peluk apa semua. Kalau apa, jima' tu memang membatalkan wuduk dia, mazhab Abu Hanifah. Kalau mazhab Maliki pula, tengok ada syahwat, ada syahwat. Kalau ada syahwat, maka batal. Tak ada syahwat, batal. Itu cara dia kumpul hadis. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah lah, dia berpandangan la mastum, la masa, lam mim sin tu lah kinayah ataupun simpulan bahasa. Perkataan berlapik bagi berjima'. Perkataan berlapik. Dia bukan masuk. Sebab kebanyakan ayat-ayat yang lain pun dalam Quran, dia tak gunakan jima' terus. Dia gunakan lams. Itu menyentuh sebagai jima'. Allah dalam hadis ada sebut. Hadis sebut apa? Hadis sebut li an yut'ana fi ru'usi ahadikum bi makhitin min hadid khairul lakum min ay ya musa imra'atan la tahilu lahu. Hadis ni ramai orang salah faham. Li an yut'ana fi ru'usi ahadikum bi makhitin min hadid. Ditusuk kepala orang tu dengan besi. Bi makhit, dengan cocok besi. Kepala dicocok dengan cocok besi lebih baik daripada seorang yang ayam musa imra'atan la tahilu lahu, daripada menyentuh perempuan yang tidak halal bagi dirinya. Hadis kat situ ramai orang gunakan untuk tak boleh sentuh tangan orang perempuan. Sedangkan hadis bermaksud apa? Berzina dengan perempuan lain. Hadis bermaksud zina, bukan masuk menyentuh perempuan. Syarah, nak cari nak tahu maksud dia apa? Syarah hadis lah. So itu takwil. Takwil ni cara nak faham maksud takwil tu adalah dengan melihat kepada tafsir Quran, qarinah. So hadis ni dan juga nas agama ni dia datang dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab dia ada majaz, ada hakikat, ada kinayah, ada ilmu tu semua kena tahu. Dia ada banyak perkataan berlapik-berlapik. Perkataan yang masyhur di dalam penggunaan bahasa Arab dan masyhur di kalangan orang Arab. Contoh, sahabat sendiri pun, dia orang pun tafsir, sahabat sendiri pun boleh tersalah dalam hal macam ni. Contoh dalam ni, Adi bin Hatim.
Adi bin Hatim ni keadaan Nasrani semua Islam. Dia ni seorang yang Nasrani kemudian dia masuk Islam. Adi bin Hatim, dia antara sahabat Nabi. Yaman, asal dari Yaman. Masa Allah kata dalam Quran tu. Allah kata dalam Quran apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, summa atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah sehingga nampak benang putih daripada benang hitam. Kemudian sempurnakanlah puasa kamu sehingga waktu malam. Adi bin Hatim dia pergi pada Nabi SAW, dia kata, aku ambil satu benang putih, aku ambil satu benang hitam, faja'altuhuma tahta wisadati walam yubayyin zalikal amr. Dia kata, aku telah ambil benang putih, benang hitam, aku letak bawah bantal sampai ke pagi esok, aku tak tahu apa maksud dia. Kemudian Rasulullah berkata kepada dia, maksud dia lah benang hitam adalah kegelapan malam dan benang putih adalah kecerahan siang. Walaupun dia Arab, kisahkan pula kita dengan Jawanya, dengan lagi jauh, memang kena berhajat. Macam saya Belanda, keluarga saya keluarga Belanda, cuma tak ada nama van kat depan lah. Keluarga saya pada Belanda belah Indon. Sebab saya tengok moyang saya punya gambar pakai topi besar, pakai kot, pakai boot sampai tinggi macam ni. Keturunan Belanda. Tapi kalau kita tengok memahami ayat takwil tu sendiri memerlukan pada ilmu, memerlukan pada pembacaan supaya orang tak tersilap faham. Dan inilah ijtihad para ulama ni. Ini yang kita nak tengok, ijtihad para ulama. So benda takwil ni sangat penting. Hanya dengan syarah yang memberitahu kita, tafsirlah yang memberitahu kita. Itu pentingnya tafsir. Kemudian tentang ayat ni. Tentang ayat ni. Allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allazina amanu, orang-orang yang beriman. Allazina amanu, orang amno. Ada kan ada tafsir macam itu, ada tengok dulu zaman berapa, tahun 2000 apa dulu, innal ladzina amanu, dia kata itu Allah kata pada orang amno, dia kata. Contoh gurau. Allazina amanu walam yalbasu imanahum, orang-orang yang beriman, walam yalbasu, tidak mencampur adukkan, imanahum, keimanan mereka, bizulmin, dengan kezaliman. Ulaika hum lahumul amnu, ada lagi amnu. Amnu, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, wa hum muhtadun, mereka orang yang mendapat petunjuk. Allah kata dalam Quran, orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka bizulmin, dengan benda yang zalim. Kemudian sahabat bertanya, ayyuna may yazlima nafsahu, siapa yang boleh terselamat daripada zalimnya Nabi? Mana ada orang boleh terselamat daripada zalim? Allah kata dalam Quran, orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itu orang yang tenang dan mendapat petunjuk. So Diorang bertanya kepada Nabi, mana ada orang yang selamat daripada menzalimi diri dia? Tak ada. Nabi pula kata, zalim dalam ayat itu adalah bermaksud syirik. So benda ni semua banyak benda takwil. Arab sendiri pun, sahabat bangsa Arab, dia panas-panas wahyu tu turun, dia sendiri pun tak boleh nampak. Berhajat kepada tafsir juga. So yang cowboy sangat faham Quran literal ni mana boleh? Salah. Jenayah. Pergi buat usrah, datang cowboy berlenggang kangkung. Salah. Nak bincang ayat Allah, nak bincang tentang hadis, kitab tafsir pun tak ada, kitab syarah hadis pun tak bawa. Mana boleh? Orang tak buat macam itu. Tu yang keluar macam-macam benda pelik tu. Walaupun dia ustaz. Tak selamat daripada fitnah ni. So, contoh macam tu. Kemudian
syirik, inna syirka la zulmun azim. Ayat lain yang terjemahkan. Kemudian juga pasal arak. Ayat yang turun, laisa 'alal ladzina amanu wa amilus solihat junahun fi ma ta'imu. Laisa 'alal ladzina amanu, tidaklah berdosa bagi orang yang beriman. Laisa 'alal, nampak, wa amilus solihat, nampak, orang yang beriman dan mengaku amalan soleh. Laisa 'alal ladzina amanu wa amilus solihat, amalan soleh pun mengikut konteks ayat. Kadang-kadang konteks ayat, dia tengok ayat sebelum tu apa. Itu kita panggil sebagai ilmu istiqnaf. Ilmu istiqnaf ni kalau ustaz tu dia tak pernah belajar ilmu istiqnaf, caca merbah tafsir. Itu sebab akhirnya kena lihat pada ilmu tafsir juga. Benda ni senang. Benda dah senang. Tak perlu nak kuasai ilmu istiqnaf, tak perlu nak kuasai ilmu istiqaq, tak perlu nak kuasai, sebab benda tu semua ilmu-ilmu tinggi. Siapa yang beritahu? Tengok tafsir dah habis cerita. Kalau dah mampu baca bahasa Arab lepas ni, saya cadangkan beli kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Qurtubi. Rasa saya pun dah terjemah semua. Rasa saya lah, tapi saya tak pasti. Saya pernah jumpa, saya ada terjemah ke Qurtubi? Pernah jumpa? Tak pernah jumpa. Ada siapa pernah jumpa? Saya tak tahu, nanti saya cuba cek balik dah terjemah belum. Tapi rasa Qurtubi memang cantik lah. Dia banyak beritahu benda yang cara nak faham ayat tu macam mana, memang betul-betul. Memang dia beritahu jelas cara nak faham ayat tu. Tapi dia kena belajarlah. Allah kata dalam Quran, laisa 'alal ladzina amanu wa amilus solihat junahun. Tak berdosa bagi orang yang beriman dan beramal soleh fima ta'imu iza mattaqau, terhadap apa yang telah mereka makan yang dahulu. Terhadap apa yang mereka makan, makanan yang mereka yang terdahulu. Iza mattaqau wa amanu, jika mereka bertakwa, beriman, wa amalus solihat, dan berbuat amalan soleh, summa taqaw wa amanu, kemudian bertakwa dan beriman, summa taqaw wa ahsanu, dan juga bertakwa dan membuat amalan baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang yang baik. Kalau ikut ayat ni, tak mengapa, tak berdosa bagi orang yang beriman terhadap makanan yang telah mereka makan terdahulu. Ayat ni, Qudamah bin Maz'un, di antara sahabat Nabi, dia menggunakan ayat ni dengan keadaan minum arak. Dia faham ayat ni adalah orang yang, sebab dalam kes ni terdapat sebahagian lagi sahabat yang masih minum arak. Masa tu arak belum kita ingin faham, arak tu diharamkan secara berperingkat. Kemudian dia menggunakan ayat ni, dia kata, aku ni ana kuntu masyahid. Aku ni, kalau ikut ayat ni, aku ni orang yang paling banyak syahid dengan Nabi. Syahid ni kat sini lah berperang dengan Nabi. Aku pun dah perang kepada Badar, Uhud, semua pergi dengan Nabi. Akulah yang paling bertakwa dan beriman. Jadi dia gunakan ayat itu dengan cara yang salah. Beriman dan bertakwa amalan soleh. Dan dia kata, Umar pun membetulkan pandangan sahabat tersebut. Dia kata ayat ni diturunkan kepada orang yang masih meminum arak semasa arak tu belum secara total diharamkan, kemudian dia mati, dan arak tu masih berada dalam perut mereka, maka mereka adalah orang yang tak berdosa. Itu masuk ayat tu. Bukan kepada ayat tu selepas dah total masih minum arak, tak termasuk. Ayat ni kepada orang yang masih minum arak ketika dia belum haram secara total. Kalau ikut ayat ni, dia boleh kata orang yang beriman dan beramal soleh. Aku ni orang yang beriman dan aku ni dah pergi perang bersama dengan Nabi, itu semua amalan soleh aku. So tak salah kalau aku minum arak guna ayat macam itu. Jadi memang berhajatlah guna tafsir. Sedangkan para sahabat pun, contoh sahabat Abdullah bin Abbas, bukan Abdullah bin Abbas, Idam Ali radhiyallahu anhu, dia pernah terjumpa satu, Allah kata dalam Quran, Allahu fatir samawati wal ard. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Fatir. Allah kenapa kata fatir? Fatir ni Arab pun tak tahu apa maksud dia fatir. Sebab fatir ni dijumpa, dia pergi kat satu tempat Arab Badui. Arab ni dia punya sipir dia, semakin ceruknya Arab tu, semakin fasihnya bahasa dia. Semakin diceruk dia tinggal, semakin fasih bahasa dia. Kalau Arab yang bandar ni dah bercampur. Dia orang, kalau tak ada Quran, habis bahasa Arab.
Quran pula tak ada, tak memelihara langsung bahasa Arab dia orang. Kalau kat Maghribi Errol, Arab Maghribi sini pun dia pun tak tahu meja dalam bahasa Arab apa. Kita panggil maktabun kan, maktab. Kita panggil Arab biasa panggil maktab. Tapi Arab sana, Arab Maghribi, dia panggil meja, dia panggil la mesa. La mesa tu Sepanyol. Lepas tu kata, saya tanya dia, habis tu dalam bahasa Arab apa? Wah, dia fikir. Dia punya fikir tu macam dia tu bukan orang Arab. Dia punya dia fikir. Tu tak tahu dia kata. Dia kata memang kita orang daripada kecil panggil ni la mesa, dia kata. Lepas tu saya kat sana ada pergi main gym. Gym yang ni dia panggil zira'ain, dua ni. Kalau bahasa Inggeris kita panggil apa Ini. Otot ini. Saya tak ingat apa, tapi Arab panggil ni mulai. Dia panggil mulai. Kalau bahasa Arab zira'. Mulai tu bukan bahasa Arab, bahasa Perancis. Saya tanya dia, ini Arab panggil apa? Nak buat ni? Sebab dia kalau nak ni dia kena angkat macam ni, kan? Ni ni kita Arab panggil apa dia kata? Saya tanya dia, tu dia kata mulai. Mulai bukan bahasa Arab, dia kata. Apa bahasa Arab dia? Dia fikir. Maksudnya dia sendiri pun tak tahu. Arab sini, sebab Arab pun ada tak boleh baca Quran. Dia dah bercampur dengan Sepanyol, Perancis habis. Meja pun dia tak tahu dalam bahasa Arab apa. Saya pernah tanya sebab saya suka tanya Arab. Ni apa dia panggil dalam bahasa Arab? Rupanya dia orang tak tahu pun. Contoh dalam apa? Mentega. Mentega saya panggil. Arab panggil, Arab Fusha panggil jibn. Jibn. Tapi saya tanya dia, apa ni dalam bahasa Arab? Dia panggil mirmilada. Kata, dengar pun dah tahu tak ada bahasa Sepanyol. Tak, aku duduk kecil panggil mirmilada, dia kata. Maknanya dia tak tahu. Arab ni habis. Sebab dia dah masuk bercampur dengan dialek. Masuk dengan dialek. Tak ada Quran ni habis bahasa dia. Quran ni menyelamatkan bahasa dia daripada sampai generasi dia tak tahu itu nama dia apa. Abdullah bin Abbas, Ali radhiyallahu anhu, satu hari dia jumpa dua orang Arab bergaduh terhadap satu perigi. Arab tu kata, ana khaliquha, aku yang memulakan menggali perigi ni. Kemudian yang seorang ni sebut, wa ana fatiruha, aku yang mula menggali juga. Oh, barulah Ali berkata, oh patutlah fatir tu ialah bermaksud yang memulakan, menjadikan sesuatu. Didengar tu pun dia belajar daripada siapa? Arab. Arab bergaduh pun dia tahu. Macam itu. Bahasa Arab ni luas. Sangat luas. Sebab Allah kata Al-Quran diturunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kita memikirkan. Memang kena berfikir yang bahasa Arab ni. Tak jadi kalau setakat baca terjemah tak boleh. Dia tak sampai. Contoh selalu saya beritahu. Dia selalu tak sampai Bismillahirrahmanirrahim kan. Bawah kat situ harful jar. Ismi tu baik bawah majrur. Kita panggil Bismillah. Yang belajar bahasa Arab tu lah majrur kan. Harful jar ada berapa? Ada berapa? Dalam saya ada syair dia. Harful jar masyhur 12, setiap huruf ada tugas. Harful jar masyhur 12, setiap huruf ada tugas. Selepasnya mesti ismun berbaris bawah, jangan mengelamun. Itu di antara kaedah saya keluar pakai itu. Kalau contoh orang tanya ada berapa harful jar, dia sebut dah. Harful jar masyhur 12, setiap huruf ada tugas. Itu sistem pembelajaran Maghribi. Dipanggil matan. Kalau seorang budak Maghribi ditanya tentang satu ilmu, dia boleh sebut satu takrif. Kalau kita tanya, apa takrif hadis sahih? Awwaluhu sahihu mattasal isnaduhu wa lam yashuzza aw yu'al. Dia lebih tahu dah. Mesti bersambung sanad dan tidak boleh ada syaz juga illah. Mu'tabarun fi dhabtihi wa naqlihi. Dia sebut semua ada syair dia. Bahasa Arab ada syair, semua ada syair. So dia Melayu ada syair. Jadi macam tu. Orang kata apa? Bahasa Arab ni luas. So tafsir tu memang sangat berhajat. Kalau Arab sendiri, sahabat yang menyaksikan di mana ayat itu diturunkan, kepada siapa diturunkan, bila dia diturunkan, itu pun masih berhajat kepada tafsir. Ini kan pula kita, ya Allah, lagi jauh. Ni datang cowboy buku pun tak bawa, belagak. Tak boleh.
Jangan. Baca Quran, nak guna Quran sebagai hujah, kena ada tafsir. Dekat rumah dah kena ada buku tafsir satu. Belajar cara faham ayat tu. So, tafsir ni ada yang 4 jenis, iaitu tafsir daripada kalam Arab, iaitu hakikat, majaz. Yang kedua, tafsir zahir. Ketiga, tafsir istinbat berdasarkan ilmu alat. Ini dia tafsir ilmu alat, istinbat. Apa dia ilmu alat? Bahasa Arab, nahwu, saraf, balaghah. Itu semua ilmu alat. Itu adalah fardu kifayah sahaja. Siapa yang nak mendalami, dia kena belajar. Bagi yang nak mengetahui, cukup belajar yang basic. Dah. Dia tak perlu pun nak. Contoh ulama sebut dalam ijtihad. Dia ada minimum dia. Minimum dia boleh menghafal 500 buah ayat hukum. 500 buah je ayat hukum. Sebab ada yang kata 500 tu yang zahir. Zahir memang bentuk dia ayat hukum. Itu kita panggil Imam Ghazali sebut dalam 500 lebih. Tapi ada ulama kata bukan 500. Banyak. Sebab kadang-kadang cerita pun boleh keluar hukum. Contoh macam kisah Khidir dengan Nabi apa? Musa. Masa dia naik sampan tu, tiba-tiba dia pecahkan sampan. Dekat situ dah boleh keluar hukum dah. Daripada cerita. Hukum dia apa? Irtikab akhafid dararain, mengambil mudarat yang kecil untuk mengelakkan mudarat yang besar. Dia pecahkan kapal tu supaya tak dapat diambil oleh raja yang zalim. So dua-dua tak dapat. Raja tak dapat rampas sampan, diorang pun sama juga. Dapat mengelakkan ambil mudarat yang kecil, elak mudarat yang lebih besar. Cerita boleh keluar hukum kalau ikut kan. So ayat itu bukan 500, lebih lagi. Tapi 500 tu daripada yang jelas hukum. So macam tu. Tafsir. Tafsir ni ada yang mengikut istinbat. Ini yang kita belajar menggunakan bahasa Arab. Kemudian ada yang tafsir hanya Allah je yang tahu. Perkara gaib lah. Jawapannya apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam ni lah benda yang paling sunnah kita sebut terhadap perkara-perkara gaib. Orang ini apa? Bid'ah yang ramai orang buat adalah mencari-cari benda gaib. Sibuk nak pergi tahu, tanya, sibuk nak tahu pasal apa nama anjing Ashabul Kahfi. Apa nak sibuk? Berapa? 7 orang, 8 orang. Allah sendiri kata itu semua tak penting dalam surah Kahfi. 5 orang ke 6 orang ke 7 orang. Berapa orang tak penting. Dia punya pengajaran yang penting. Sibuk nak tahu nama. Selalu dia sebut apa nama dia? Kitmir. Itu Israeliat semua. Lepas tu dinamakan anjing nama Kitmir. Ada, saya pernah jumpa Arab yang namakan anjing nama Kitmir. So, benda macam Imam Malik. Seorang tanya pasal al-istiwa. Kemudian Imam Malik sebut apa? Al-istiwa maklum wal kaifiyatul majhul. Istiwa tu tahu dah, ada Quran dia sebut. Cara dia bagaimana? Keadaan dia macam mana? Majhul. Was-su'alu anhu bid'ah. Menyoal soal tentang perkara gaib adalah bid'ah. Fatarada sa'il. Dan dia menghalau orang yang menyoal tersebut. Benda gaib ni bid'ah kita tanya. Benda gaib ni sunnah dia apa? Beriman terus. Tanpa perlu bertanya-tanya tentang hakikat dia. Itu ialah perkara yang gaib. Yang tidak tahu hanyalah Allah. Itu di antara tafsir. Jenis tafsir. Kemudian tafsir terbagi juga pada dua. Satu dia panggil tafsir bil ma'sur, lagi tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'sur satu, tafsir bil ra'yi satu. Satu kita panggil tafsir ada dua, al-ma'sur, satu lagi ra'yi. Bil ma'sur ni ialah Al-Quran dengan Al-Quran. Bil ra'yi dengan ijtihad. Bil ra'yi ni ijtihad. Ijtihad menggunakan, tapi ijtihad bukan ijtihad menggunakan mimpi je, salah. Yang geng-geng mimpi ni, geng-geng selalu
Mimpi je. Dia dapat zikir ni daripada mimpi. Senang. Kau yang tu baik tak payah pergi Morocco, tak payah pergi Mesir. Aku tidur kat rumah dapat ilmu. So, tafsir ada dulu. Satu maksur, Al-Quran dengan Al-Quran. Satu lagi dengan ijtihad. Tapi tafsir yang terbaik adalah bil ma'thur. Tafsir Quran dengan Quran itu adalah yang first, yang lebih sunnah. Riwayat bil ma'thur itu ialah dengan riwayat Nabi, sahabat, tabi'in. Contoh tafsir Ibn Hatim, Ibn Mardawiyah, dan juga tafsir dalam kitab-kitab sunan. Tapi kalau kita tengok tafsir bil ma'sur, tafsir dengan riwayat, dia ada dua. Riwayat tu ialah ma'sur, ra'yi tu ijtihad ataupun dengan dirayah kita panggil. Riwayah satu, dirayah satu. So tafsir ni ada masalah dia juga ialah kepelbagaian riwayat yang bertembung. Contoh dalam tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir boleh berlaku riwayat-riwayat yang bertembung, berlaku pertembungan. Contoh Abdullah bin Abbas di antara tafsir besar, di antara mufassir besar Al-Quran. Dalam satu ayat wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan tidak boleh menampakkan zinatahunna, hiasan-hiasan mereka, illa ma zahara minha, kecuali apa yang terzahir. Ayat Quran sebut tak boleh menunjukkan apa-apa perhiasan mereka kecuali yang terzahir. So masyhur dalam tafsir Abdullah bin Abbas menyebutkan ayat itu ialah kecuali muka dan juga tapak tangan, dan juga kata celak dan sebagainya, gelang dan sebagainya. Itu tafsir. Tapi dalam ayat lain pula tentang ayat yang ya ayuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alaihinna min jalabibihin, melabuhkan tudung mereka. Tapi ayat ni datang dengan riwayat Abdullah bin Abbas cerita pasal benda lain pula. Dia cerita pasal niqab pula. So berlaku pertemuan juga kadang-kadang tafsir ni. Kadang Abdullah bin Abbas sebut benda ni benda lain, tapi dalam kita tengok tafsir daripada ayat lain jadi benda lain pula. Dia tak memasukkan perhiasan yang terzahir itu sebagai muka dan tapak tangan pula. So dia boleh berlaku macam itu. Okey, tafsir bira'yi yang dilarang adalah menggunakan hawa nafsu. Contoh, tanpa keahlian ilmu tafsir. Contoh Allah kata dalam Quran, surah Taha ayat 130. Ini saya nak cerita pasal kesesatan lepat. Surah Taha ayat 130 kan dia kata, fasbir ala ma yaqulun. Allah tengah pujuk Nabi terhadap orang yang golongan yang membohongi dakwah Nabi. Allah kata fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan kepada engkau. Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, bertasbihlah kepada Allah sebelum matahari muncul dan selepas matahari tenggelam. Kemudian ayat tu juga kata ana alali wa atrafan nahar, dan juga pada waktu malam. Kemudian akhir ayat surah Taha tu disebut la'allaka tarda. Dibaca terjemahan disebut supaya kamu merasa senang. Allah kata bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan kepada engkau. Mereka bohongkan dakwah engkau, bersabarlah. Allah pujuk Nabi dengan bersabar tu supaya fasabbih bihamdi rabbik, berzikir. Dia sebut berzikir. Tengok dalam YouTube, lepas sebut apa? Dia kata berzikirlah sebelum matahari naik dan ketika matahari tenggelam, dan juga pada waktu malam. La'allaka tarda, supaya kamu merasa senang. Kemudian dia pun tanya, kalau hang dia kata, kalau hang lapar, dia kata kalau hang lapar, kalau lapar makan, betul lah. Kalau lapar makan, kalau dah kenyang kalau dah lapar kita makan, itu betul. Tapi kalau engkau dah kenyang, engkau makan, betul lah? Dia kata, tak betul lah. Sebab memang betul kalau lapar kita makan, dah kenyang makan, tak betul lah. Dah tak sedap lah. Kata macam ni. Allah kata bila engkau
tak tenang, kau berzikir. Tapi kalau kau dah tenang, nak buat apa? Dia tanya. Uish, pening kepala otak. Boleh kita tengok balik, rupanya ni bahasa Arab pun tak tahu. First kali, tafsirlah menyelamatkan kita daripada memahami ayat dengan cara yang salah. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa ba'da ghurubiha tu. Apa ni? Bersabarlah apa yang mereka katakan dan fasabbih. Bukan bermakna tasbih kat situ. Ayat tu tengah cerita tentang waktu solat. Sebelum matahari timbul, solat apa? Subuh. Selepas matahari tenggelam, selepas matahari naik, kita solat apa? Zuhur dan Asar. Bila matahari tenggelam, kita panggil solat apa? Maghrib dan Isyak. Ayat tu Allah tengah pujuk Nabi Muhammad bersabar terhadap dakwah yang diorang bohongkan kau dengan bersolat fardu. La'allaka tarda, dia kata semoga kamu merasa senang. Rupanya kita tahu dia ambil itu daripada terjemahan la'allaka tarda. La'allaka tarda kat situ ialah supaya kamu redha. Tarda tu supaya kamu redha kat situ ialah redha tidak ada apa penambahan solat fardu yang lain ke atas solat 5 waktu. Itu maksud la'allaka tarda. Macam mana saya tahu? Agak-agak macam mana? Macam mana kita boleh tahu maksud dia? Tafsirlah. Sebab tarda ni bina lil fa'il. So dia ada refer kepada seseorang. Siapa? Nabi Muhammad lah. Bukan orang semua yang redha. Supaya kamu merasa senang, bukan kamu merasa senang. Senang benda. Supaya kamu merasa redha cukup. Maksudnya cukup dengan apa yang telah difardukan. Tanpa adanya penambahan fardu, solat fardu yang lain. Itu maksud la'allaka tarda. So dia kata dah tenang, nak zikir apa lagi? Itu cerita dia. Surah itu adalah di antara tafsir dengan hawa nafsu tanpa ilmu. Tanpa sebarang ilmu. Kemudian di antara cara nak kita tafsir. Okey, tafsir bil ra'yi itu adalah tafsir dengan ijtihad terhadap bahasa, dari sudut bahasa. So, tafsir yang paling sunnah adalah menggabungkan kedua-dua unsur ini sekali. Dengan riwayat dan juga dengan ijtihad terhadap perkara bahasa. Ada benda yang tidak ada riwayatnya. Sebab kadang mufassir ni dia letakkan sesuatu tu, golongan tabi'in dan juga salaf, dia kalau letakkan sesuatu tu ayat tu, dia bukan kata ayat ini tafsirnya begini, bukan. Dia kalau sedang sebut ayat tu mengandungi tentang apa, dia sebenarnya dia sedang cerita tentang ayat tu berkisar tentang apa. Dia tak akan sebut secara ayat ini tafsirnya begini, tak ada. Tapi dia sedang sebut ayat ini berkisar tentang apa. Memang riwayat yang datang dari orang semua macam itu. Terus cerita ayat ini berkisar tentang apa. Contoh, dia kata yang paling sunnah adalah riwayat dengan dirayah, iaitu riwayat bersama dengan ijtihad. Okey, Quran dengan Quran. Contoh Ibnu Katsir. Saya nak ambil satulah contoh lagi. Ni, ayat tadi, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun" kan. Itu belum masuk lagi. Boleh sulit. Saya silap. Itu termasuk dalam bab al-ibrah bi ummi al-fas la bi khusus sabab. Yang ini termasuk. Contoh Ibnu Katsir, dia tafsir ayat surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Contoh tadi saya tersebut bismillahirrahmanirrahim kan. Bismillah, ba haruf jar. Ramai orang terjemah apa? Bismillah tu terjemah apa? Apa terjemahan bismillah? Dengan nama Allah. Dengan nama Allah.
yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Tapi saya tak setuju dengan terjemahan macam itu. Dia tak feel, tak deep. Sebab ba dekat situ bukan ba maksud dengan, tapi ba bermaksud al-isti'anah, ba meminta pertolongan. Bermakna dengan pertolongan Allah, dengan meminta pertolongan Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Itu maksud dia, itu namanya ba al-isti'anah. Ba meminta pertolongan, ba bismillah tu. Bukannya ba dengan nama Allah aja, dengan nama Allah tak rasa pun. Dengan nama Allah je. Sedangkan bila kita tengok ba tu maksud dia apa? Setiap huruf dalam Quran tu semua maksud. Semua ada maksud dia. Satu huruf pun sama. Satu huruf tu maksud dah. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Dan juga contoh lain hadis innamal a'malu binniyat kan. Selalu orang terjemah apa? Innama tu okey, selalu dengar terjemahan innamal a'malu binniyat apa? Setiap amalan itu bermula dengan niat kan. Tapi kalau kita tengok tafsir ulama ataupun syarah ulama terhadap hadis tu, innama tu semestinya al-amalu bi, ba dekat situ. Ba maksud apa? Ba kat situ. Ba dekat situ adalah bermaksud ba bersama, ba al-ma'iyah. Itu sebab mazhab Syafi'i niat dia ialah beriringan dengan amalan, bukan dilakukan sebelum. Sebab berdasarkan hadis tu, innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu beriringan dengan niat, bukan mesti dengan niat. Sebab apa dia kata beriringan dengan niat? Sebab ba kat situ lah, ba maksud beriringan. Itu sebab diorang dalam mazhab Syafi'i ambil wudu, niatnya ketika mana? Beriringan dengan membasuh muka. Beriringan. Berdasarkan ba kat situ, satu huruf je. Sebab ada ulama khilaf tentang meriwayatkan hadis secara makna berbanding meriwayatkan hadis secara sebiji-sebiji. Sebab takut dia telah tergugur beberapa istimbat hadis daripada istimbat yang boleh, hukum yang boleh dikeluarkan daripada perkataan tersebut. Contoh, Allah kata dalam Quran, alhamdulillahillazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Alhamdulillahillazi asra bi, huruf ba kat situ. Ada macam cerita Beramli kan, kekuatan hang tua. Tuan hamba pernah dengar hang buah? Kekuatan huruf apa? Hang tua terletak pada huruf ta. Surah ni Al-Isra ni kekuatan dia terletak pada huruf ba. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi yang asra bi. Asra ni sara ni jalan. Kalau mi'raj bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, Isra ni ialah perjalanan daripada itu kat dunia, Masjidil Haram sehingga ke Masjid Al-Aqsa Palestin. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Asra bi. Kalau Allah tak ada letak huruf ba kat situ, segala puji bagi Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yang telah kalau tak ada ba jadi yang telah berjalan hamba-Nya, segala puji Allah yang telah memberikan hamba-Nya jalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau ada ba dia maksud memperjalankan. Contoh, orang kafir Quraisy bila dengar Nabi pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam masa satu malam, boleh balik air macam itu, siap boleh naik ke langit semua, ada orang percaya? Tak percaya. Dan bila Nabi ceritakan keadaan Masjidil Aqsa, sedangkan Aqsa tu maksudnya apa? Jauh. Aqsa, jauh. Sebab ada orang panggil Maghrib Al-Aqsa. Maghribi pun nama dia Al-Aqsa, dekat jauh. Aqsa tu jauh. Jauh. Jarang orang Arab nak sampai ke sana. Sebab sampai sana berbulan. Naik unta berbulan. So astra bi, memperjalankan. Memang tak logik akal lah kalau Nabi yang berjalan. Itu sebab asra bi, memperjalankan, diperjalankan oleh Allah. Contoh macam kita kata, okey, Putrajaya daripada
semut kalau dia berjalan daripada Putrajaya sehingga ke mana? Ke Bangi contoh. Agak-agak Faizal, berapa lama masa yang diambil oleh semut daripada Putrajaya ke Bangi? Sebulan. Semut kalau jalan daripada Putrajaya ke Bangi berbulan lah kan? Berbulan. Cuba kalau semut tu dipanjat naik kereta, sampai cepat tak? Sampai cepat kan? So semut tu diperjalankan oleh kereta. Dia mengangkat, dia naik dalam kereta sekali. Orang pergi nak pergi Bangi, dia naik, mengangkat, dia masuk, dia berjalan masuk dalam kereta orang. Dia pun jalan sini ke Bangi. Cepat tak dia jalan? Cepat tak dia sampai? Cepat, sebab dia diperjalankan. Kalau dia sarah Nabi yang berjalan, memang dah tak logik. Bila dia diperjalankan, memang logik lah. Tu, kata huruf ba tu. Contoh lain dalam Al-Quran tersebut, famsahu birusikum wa aidiakum. Ada baca wa aidikum. So ba dekat situ ba apa? Satu dia panggil ba ilsaq. Ba ilsaq ni kita kata nempel. Satu kata ba tu ba huruf tambahan je. So apa ni? Kepala kita nak basuh sikit ke basuh banyak? Sebab apa boleh berlaku khilaf kat situ? Sebab huruf ba kat situ. Dengan huruf ba tu je. So banyak ba, semua huruf jar. Min ila an ala fi ruba, huruf jar itu. Min ada masuk dia, ila ada masuk dia. Semua tu membawa hukum. Huruf-huruf tu semua. Dia huruf dan dia semua membawa hukum. So macam mana nak tahu benda ni maksud dia apa, benda ni maksud apa? Tafsir jugalah cerita dia. Kembali jugalah kepada tafsir. Contoh Ibnu Katsir dia terjemahkan tentang surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia terjemahkan dengan ayat lain daripada surah Al-A'la ayat 1 hingga 3. Qala fir'auna wa ma rabbul alamin. Nampak tafsir Quran dengan Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan segala alam. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi. Nak tafsirkan Rabbi tu, Ibnu Katsir diguna ayat Quran yang lain. Itu seni dia. Quran ditafsir bersama dengan ayat Quran yang lain. Apa maksud Rabb dekat situ? Orang selalu kata Tuhan kan. Rabb ni asal perkataannya apa? Tuhan. Ilah pun Tuhan. Tapi ulama berbeza pandangan tentang Rabb, beza Rabb dengan ilah. Rabb ni kita katakan macam penjaga. Contoh kita sebut tarbiyah. Tahu tarbiyah? Pendidikan kan? Seorang cikgu, beza tak seorang cikgu yang mengajar dan mendidik? Beza tak? Beza. Seorang yang mengajar, dia sekadar mengajar je lah kerja dia. Saya masuk kelas, saya ajar. Saya ajar bahasa Arab, dah habis cerita. 25 bulan, saya dapat gaji. Dah habis. Itu mendidik, mengajar. Buat kerja dia je. Seorang guru yang mendidik, sambil dia mengajar, dia cerita pasal kebesaran Allah kepada anak murid. Padahal dia mengajar bahasa Arab je. Dia pun mengajar sains, tapi dia cerita tentang kebesaran Allah kepada anak murid melalui sains, melalui matematik. Dia cerita juga pasal kenabian Nabi Muhammad, tentang sunnah Nabi. Walaupun itu adalah yang mendidik. Rabb kat situ. Asal perkataan Arab guna apa? Arab, dia guna Rabb ni asalnya kepada penjaga unta, pengembala unta. Seorang yang menjaga unta tu daripada kecil sehingga ke dia besar dipanggil sebagai Rabb, Rabbul Jamal, penjaga kepada unta. Bermakna pendidikan adalah melihat daripada dia tak ada apa-apa sehinggalah dia menjadi seseorang. Itu adalah Rabb. Itu kita dengan tarbiyah. Rabb kat situ. Dia bukan setakat menjaga, bahkan dia mengambil tahu perkembangan orang tu daripada tak tahu apa-apa
daripada kecil sehingga dia besar. Itu asal. Kita panggil dalam tu, ilmu dalam tu kita panggil ilmu istiqaq. Istiqaq ni ilmu asal kepada perkataan tu. Asal kepada satu perkataan. So contoh, tafsir Quran dengan Quran. Okay, seterusnya contoh alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksud alamin? Alam. Selain Allah adalah alam. Itu alam. Selain Allah, alam. Alam ni sifat dia apa? Fana. Selain Allah adalah alam. Tapi Ibnu Katsir dia tafsirkan ayat itu dengan ayat Quran yang lain. Berdasarkan ayat Quran tersebut apa? Macam tadi, alhamdulillahirabbil, dia guna ayat surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Dia menjadikan sesuatu, itu Rabb. Dia menjadikan sesuatu fasawwa, dan dia menyeimbangkan sesuatu. Dia menjadikan sesuatu dan menyeimbangkan sesuatu. So, apa maksud seimbang kat situ? Khalaqa fasawwa. Fasawwa kat situ adalah taswiyah. Taswiyah kat situ ialah bermaksud kalau dia menjadikan, macam mana seimbang? Seimbang ini sunnatullah lah. Itu dah sebab Rabb. Dia menjadikan sesuatu dan mengikut sunnatullah perkara tersebut. Contoh macam binatang. Dia tahu bila dia lapar, anak dia akan pergi kepada ibu dia. Itu di antara kita panggil fasawwa berdasarkan ayat tu. So inilah di antara contoh mentafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran. Siratal ladzina an'amta samalah. Itu ayat contoh tafsir Quran dengan Quran. Tafsir yang di antara cara nak tafsir lagi adalah tafsir mengikut sudut bahasa. Bahasa penurunan dan dilalah pada zaman tersebut. Contoh Allah kata dalam Quran, at-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun. At-taibun orang yang bertaubat, al-hamidun orang yang beribadat, as-saihun al-hamidun, as-saihun orang yang berjalan. Orang yang berjalan. Saih ni ialah melancong. So dalam Quran ada yang sebut at-taibun orang yang bertaubat, al-abidun orang yang beribadat, as-saihun dan juga para pelancong. Kita tafsir macam tu boleh. Para pelancong, orang pelancong pun kasut pendek. Bukan masuk sebab orang akan ayat tu tak boleh diterjemahkan mengikut perkataan bahasa pada hari ni, kerana bahasa Arab pada hari ni semua dah bercampur. Contoh, saya buat contoh tentang gambar. Cerita ni agak, kalau bab ni agak bergaduh sikit ni. Tapi tak apalah, saya dengan pandangan saya tentang gambar. Gambar, ada orang mengharamkan gambar digantung. Surah, Arab panggil surah, gambar. So, sebab apa dalam hadis ada sebut la'anallahu al-musawwirin. Dilaknat Allah orang yang menggambarkan sesuatu. Allah gunakan taswir kat situ. Sawwar. Sad waw ra. Itu gambar. Allah melaknat orang yang memberikan gambaran sesuatu, sur. Tapi kita tengok Arab hadis ni Allah melarang daripada taswir tu ialah yang berbentuk lukisan. Bukan yang berbentuk potret. Sebab apa? Sebab Arab, saya dengar benda ni kat pasar. Saya nampak tafsiran ayat ni. Lepas saya dengar Arab tu sebut kat pasar, saya baca balik buka kitab lugah, saya balik buka kitab tafsir, kitab syarah hadis, sama yang macam saya dengar kat pasar tu. Arab disebut untuk mengambil gambar dia tak sebut sawir. So ambil gambar, dia tak sebut sawir. Sebab Arab ni dia faham sawir itulah perbuatan melukis, menggambar sesuatu, melukis. Kalau ambil orang potret, dia panggil akis. Akis ni lah pembalikan cahaya. Akis terbalik. Sebab
Pencipta kamera siapa? Orang Islam ke orang Barat? Orang Islam. Dia menamakan alat mengambil gambar tu sebagai qumrah. Qumrah tu apa? Kamera lah. Qumrah tu maksudnya apa? Bilik kecil. Bilik kecil sebab mana sudah masuk bilik kecil tu, dalam bilik tu ada satu lubang. Lubang tu pembalikan image. So kamera adalah satu pembalikan image. So sebab Arab panggil akis, pembalikan. Saya dengar seorang budak, masa tu kawan saya bawa kamera, seorang budak Arab dia kata dengan member saya, suruh ambil gambar dia. Sahabi dia kata. Sahabi, sebab Arab dia kalau panggil orang dia tak panggil, kalau belah-belah Mesir panggil akhi. Kalau belah Maghribi dia panggil sahabi. Kawan, kawan. Sahabi kata, sahabi. Akis ni dia kata. Masa saya dengar, kenapa Arab dia panggil akis ni? Kenapa dia tak sebut sawir ni? Dia suruh ambil gambar tu, dia panggil perkataan akis ni. Akis tu apa? Pembalik kan? Terbalik. Sesuatu yang terbalik dia panggil akis. Kenapa dia guna akis? Pembalikan cahaya. Sebab prinsip kamera adalah pembalikan cahaya. Berdasarkan tadi, bilik qamrah. Pembalikan cahaya. So, gambar portrait tak termasuk dalam hadis tu. Sebab hadis tu adalah refer kepada sawir, lukisan. Dan disokong dengan hadis yang lain, bila akhirat nanti Allah akan kata kepada orang yang melukis, hayyu ma sana'tum, hayyu ma sawartum, hidupkan apa yang telah engkau ciptakan. Bermakna benda tu yang dicipta, bukan yang diterbalikkan. So potret tak termasuk. Dan hadis tu adalah refer kepada sesuatu yang digantung dan dijadikan pendewaan. Kalau setakat gambar anak pergi konvo, anak pergi ni, tak termasuk dalam konteks tu. Konteks tu lah contoh. Kalau dia tak gantung pun, dia letak gambar syekh dia dalam beg duit, dengan i'tiqad syekh dia boleh bantu dia kalau dia masalah, sebab aku letak gambar syekh aku dalam beg duit. Letak dalam beg duit. Haram tak? Sebab berlaku pendewaan. Sebab larangan adalah pendewaan, bukan penggantungan. Sebab pendewaan boleh berlaku walaupun tak digantung gambar tu. So itu di antara cara nak faham dia dari sudut bahasa Arab. Dari sudut bahasa Arab. Kita berhenti pukul 1. Okey, 12.30 kita mula kuis. Sedih sebab saya dah buat soalan. Kita tengok kuis macam mana. Okey. Contoh lain Di antara cara tafsir adalah melihat ayat tersebut dengan konteks dia. Konteks itu sangat penting. Tersilap tengok konteks boleh mengkafirkan orang. So, benda ni, saya tanyalah tuan-tuan, benda yang kita belajar ni, orang awam boleh faham tak? Susah nak faham. So, dia kerja siapa? Ulama. Kerja kita cuma belajar. Kerja kita bukan menghukum orang dan menggunakan dalil Al-Quran. Itu bukan kerja kita. Inilah saya nak bawa. Elakkan diri daripada menghukum orang dengan kejahilan kita memahami ayat Allah dan Al-Quran. Buat malu je. Nanti kena bash dalam Facebook, buat malu. Kena hentam dalam Facebook. Sebab salah boleh sebut fatwa bodoh. Bukan siapa pun selalu sebut aku orang sunnah apa semua dia sebut dalam Facebook. Dia orang sunnah lah apa sebut, belajar sunnah. Main bangga sebut belajar sunnah apa semua. Tiba-tiba fatwa ada sebut fatwa bodoh ni, apa disebut fatwa bodoh. Kau sedarlah diri, bahasa Arab pun tak tahu. Kita sebut geram nak cakap tapi sabarlah. Cuma dia sebut apa? Fatwa ni nak keluarkan, bukannya Pak Mat jual jagung tepi jalan keluar hukum. Bukannya ustaz kampung ngajar sekolah agama petang dipanggil buat keluar hukum. Bukan ustaz kelas rendah macam saya setakat ngajar sekolah rendah aja yang buat keluar hukum. Doktor-doktor PhD tu level macam Ustaz Kamilin yang majlis fatwa.
Level tengok Dr. Sejil punya keahlian dia sudut ilmu macam mana. Tengok Dr. Asri, boleh sebut just like that, kata sebut ini fatwa bodoh kata. Dia sebut fatwa bodoh. Tapi orang dipanggil dia kata dia orang sunnah. Orang sebut fatwa bodoh macam itu. So ini kita nak elak. Kalau live tak apa, biar yang buat tu kau dengarlah aku cakap. Jangan buat perangai macam itu. Ni live kan? Dengar aku cakap ni. Jangan buat perangai tu kat Facebook. Sakit hati. Nanti buatkan aku berperang dalam diri, nak marah kau ke nak diam. So insaflah. Kalau kita tak buat apa, kita elakkan diri daripada menjadi fitnah macam tu. Keluarkan fatwa, banyak benda dia kena lihat. Kau nak cakap pasal fatwa ni banyak benda. Contoh macam tadi saya sebut tadi. Tentang konteks, melihat konteks ayat. Konteks ayat, contoh kita kata perkataan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ada orang kata dalam ayat tu fajtanibuh, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya arak, menenung nasib dan sebagainya itu semua min amali syaitan, di antara amalan syaitan, rijsun min amali syaitan fajtanibuh, maka jauhilah. So ada orang kata fajtanibu tu tak boleh kata masuk haram sebab hanya menjauhi je. Kalau haram dia mesti sebut hurrimat alaikumul maitatu wad damu lahmal khinzir, diharam atas kamu. Memang ada orang cakap macam tu. Kata haram, kita kena kita ada hukum sebenarnya semua ulama pung ping pang pung bergaduh sana bergaduh sini, sebut ini sebut tu. Ulama dia kalau bergaduh, kita orang awam dapat ilmu. Orang jahil dia bergaduh, maki amun dia dapat. Betul tak? Ulama kalau dia tak berhati, yang ni balas dengan benda ni, yang ni balas dengan benda ni, ini balas dengan benda ni. Orang jahil dia kalau bergaduh, bodoh apa semua, dalam kain semua keluar. Tak dapat manfaat. Orang jahil, orang alim bergaduh, kita dapat ni. Yang ni balas dengan ni, balas kita dapat manfaat. Diorang ni bergaduh apa semua satu perkara, sekadar nak keluarkan ni hukum ni je. Wajib kawan dia apa? Sunat. Haram kawan dia makruh. Yang tak ada kawan harus. Sebab apa kawan ada kawan ni? Sebab hukum wajib dikeluarkan apabila sesuatu perkataan tu Allah sebut bersangatan. Contoh dia kata, jangan buat benda ni. Kalau kau buat, bagaikan membuat amalan syaitan, akan dapat neraka. Benda tu akan jadi wajib. Sebab ada larangan dan ada akibat. Dia ada sebab, ada akibat. So itu haram. Tapi kalau dia bermaksud jangan juga, tapi dia tak secara jelas melarang perkara tersebut, dia akan menjadi sunat. Itu sebab yang bersangatan wajib, yang kurang bersangatan dipanggil sebagai sunat. Kalau makruh dengan haram melarang. Kalau tadi menyuruh buat sesuatu, tak buat dapat neraka. Kalau haram larang buat, kalau tak buat dapat neraka, dapat akibat, dia ada sebab akibat. Kalau makruh larang juga tapi kurang bersangatan. Kunci dia adalah bersangatan. Bersangatan tu apa? Adanya akibat. Itu adalah poin utama. Dua semua keluar pam pum pim pim pum pum pum, akhirnya nak keluar wajib sunat. Contoh sunat wajib kita tahulah. Kalau Allah kata contoh Allah kata siapa yang tak beriman kepada Allah, yang tak mempercayai Al-Quran, maka kena dilemparkan dalam api neraka. Kemudian kami akan bakar kulit dia, ganti yang kulit yang baru, apa semua tu ayat-ayat macam itu. Tu semua ialah bermaksud Allah sedang mewajibkan sesuatu sebab dia ada akibat. Tapi kalau sunat dia lain. Sunat contoh larangan juga. Bukan sunat apa ni? Makruh. Larangan juga. Contoh dalam hadis boleh berlaku. Ni saya nak cerita ni pasal pertemuan. Hadis boleh berlaku pertemuan. Kerana boleh berlaku positif negatif.
Kita panggil sebagai ta'arud. Kita panggil sebagai ta'arud. Panggil sebagai ta'arud. Ta'arud ni ialah pertemuan. Contoh, dia positif negatif. Contoh dia macam Nabi melarang kencing berdiri. Betul tak? Nabi kata tak boleh kencing berdiri. La tabulanna ahadukum qa'ima. Dah sampai Aisyah kata kalau engkau dengar adanya riwayat yang Nabi kencing berdiri, maka jangan benarkan dia nuzulil risalah. Nabi tak pernah kencing berdiri semenjak daripada diturunkan risalah kepada dia. Dan Nabi melarang benda tu. La tabulanna ahadukum qa'ima. Larangan. Asal kepada larangan, kena faham satu kaedah. Asal kepada suruhan adalah wajib selagi mana tidak ada qarinah. Qarinah tu apa? Hin, petanda yang memalingkan dia kepada makna sunat. Asal kepada larangan adalah haram selagi mana tidak ada apa-apa qarinah hin yang membawa dia kepada makna makruh. Harus tak ada kawan seorang. Dia tak ada suruhan dan larangan. Dia harus. Hukum wajib makruh, hukum sunat wajib sunat haram makruh, dia bergantung kepada suruhan dan larangan. Nabi larang daripada kencing berdiri, tapi dalam sebuah hadis lain, hadis Bukhari, kan Nabi SAW atas sifatata qaumin fabala qa'imah. Nabi pernah mendatangi satu kaum dan dia telah kencing secara berdiri. So ulama kalau menghadapi dengan hadis-hadis macam ini, satu kata tak boleh, satu lagi kata Nabi ada buat pula, boleh pula. So bila berlaku macam ni, mereka akan mengatakan asal kepada larangan adalah haram, dia akan tukarkan kepada hukum, akan menjatuh kepada makna makruh. So kencing berdiri hanya makruh. Macam mana tahu? Berlakunya pertembungan. Ulama bila dia melampak satu pertembungan hukum, first kali dia cari tarikh. Contoh hadis satu kata, satu hadis kata Nabi bila dia sembahyang duduk jadi imam, so orang belakang kena sembahyang duduk. Hadis ada, hadis riwayat Muslim. Tapi ada satu lagi hadis nak sebut, kalau imam tu sembahyang duduk, makmum semua kena sembahyang berdiri. Mana satu nak pakai? So bila berlaku pertemuan macam ni, ulama akan cari timeline, tarikh. Timeline. Apa nak terjemah timeline? Garis masa. Dia cari garis masa. Adakah hadis ni sebelum perang Badar ke, selepas perang Badar ke, sebelum hijrah ke, selepas hijrah? Dia tengok mana dia datang dulu. Saya pernah dengar masa zaman kat saya Morocco dulu, ada seorang tu, kalau orang tu tak tahu hadis ni, cara nak guna dia, nak gugurkan yang mana satu, so dia akan berhukum dengan perkara yang salah. Saya pernah terdengar ada seorang ni, saya pergi kedui orang Arab. Gila orang Arab. Arab ni kedui waktu malam, dia punya kedui kahwin ni pun waktu malam. Dia tak buat siang. Waktu malam tu, pukul 2-3 pagi dia bergendang. Dia bergendang. Untuk majlis kahwin. Saya pergi majlis kahwin Arab. Satu hari tu ada orang tanya pada seorang syekh dekat situ. Nak kata dia syekh pun tak juga, sebab dia imam dekat kampung yang saya duduk, dekat Tetuan tu. Orang tanya dia, "Syekh, kalau imam sakit dia sembahyang duduk, makmum kena sembahyang duduk ke?" "Ya, makmum kena sembahyang duduk," dia kata. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, dia kata. Memang ada hadis tu. Imam sembahyang duduk. Tapi bila kita gunakan kaedah ta'arud dan tarjih, ta'arud ni ialah pertembungan positif negatif. Kan saya dah kata, kalau dia berbentuk suruhan, kalau berlaku pertembungan, satu Nabi suruh, tiba-tiba ada satu benda Nabi tak buat pula, so dia akan jadi makna hukum sunat. Asal kepada suruhan adalah wajib. Bila dia bertembung, dia akan tukarkan maknanya kepada hukum sunat. Kalau asal kepada larangan adalah haram. Kalau berlaku pertembungan, dia akan tukarkan makna haram kepada makna makruh.
So hadis tadi, Nabi semayang berdiri, semayang duduk, makmum kena semayang duduk juga, adalah hadis yang telah dimansuhkan. Sebab Nabi di akhir hayat dia, waktu dia nak meninggal, dalam hadis sebut apa? Dia semayang duduk dan makmum semayang berdiri. So kita nak pakai yang mana? Latest. Faham? So sebab ulama akan tengok garis masa. Dia akan pakai yang latest, seolah-olah yang dah lepas tu dah tak pakai lagi dah. Begitu juga dengan larangan orang perempuan ziarah ke kubur. Nabi larang tak? Larang. Kemudian Nabi memberi izin, fa innahu tuzakkirukumul maut, sungguh dia mengingatkan kamu daripada kematian. Fazuru, Nabi bagi pula bagi. So asal kepada larangan adalah haram. Selagi mana tidak ada apa-apa qarinah, hin. Apa nak terjemah hin hin? Petanda hin. Ada terjemahan lain tak? Hin. Isyarat. Isyarat betul juga. Isyarat. Hin. Hin bahasa Inggeris kan? Hin. Isyarat lah atau petanda lah. Yang seolah-olah dia bukan bermaksud wajib. Itu cara ulama buang hadis. Dan ada berlaku ulama akan pakai dua-dua hadis. Sebab jalan ni yang pertama, mula-mula bila berlaku ta'arud, kita pergi nombor 2 dulu. Mencari garis masa. Kita panggil mansuh, nasih wa mansuh. Nasih dan mansuh. Mencari garis masa, cari garis masa. Kalau jumpa garis masa, kalau tak jumpa garis masa, apa dia orang buat? Kalau jumpa garis masa, dia dah boleh buang mana yang lama, yang latest kita pakai. Sekarang ni garis masa pun tak jumpa. Boleh berlaku. Apa dia orang buat? Dia orang akan jam'u. Pakai dua-dua. Harmonikan dalil. Sebab asal kepada dalil adalah pakai, bukan buang. Tetapi last sekali barulah kita panggil tarjih. Sebenarnya tarjih ni mencari yang terkuat. Duduk last. Tapi orang ramai ini apa dia buat? Tarjih dulu, terus. Yang rajih dalam pandangan ni terus. Tak, dia ada tingkatan dia. Contoh, dijamakkan hadis makan dubuk. Dubuk, tahu dubuk? Hainas. Satu hadis kata boleh makan dubuk. Bahkan dia dijual di antara Safa dan Marwah. Sahabat tu saya tanya lagi, adakah kau dengar ni daripada Nabi? Yang kau dengar daripada Nabi, boleh makan dubuk. Bahkan dia dijual di antara Safa dan Marwah. Dubuk tu boleh makan. Datang satu lagi hadis kata pula apa? Kerana Nabi SAW nahana an akli kulli zi nabil. Nabi pernah melarang kami daripada makan setiap yang bertaring. So kita nak buat macam mana hadis ni? Satu bagi makan bertaring, satu lagi tak bagi makan yang bertaring. Nak buat macam mana? So dia akan pakai dua-dua hadis, dia akan harmonikan. Macam mana caranya? Iaitu ada ulama dia pakai dua-dua. Ada ulama dia tarjih. Tarjih ni selepas dia tak boleh nak pakai dua-dua. Ini tak ada seni dalam menggunakan hukum. So bukan just like that, jumpa satu hadis terus haram. Terus dia kata Imam Syafi'i telah tersilap dalam hal ini. Kita dengar apa kelakar. Imam Syafi'i telah tersilap dalam hal ini. Contoh macam tu, hadis tu dubuk. Ulama harmonikan. Dia akan kata setiap yang bertaring itu haram dimakan kecuali dubuk. Sebab zaman tu dubuk dia bukan dubuk yang hainas yang ini ni. Dubuk dia yang jenis herbivore ni tu. Dia striped hainas dipanggil. Google kat rumah. Tak payah kat rumah, handphone ni boleh nampak. Striped hainas. Striped hainas ni yang jenis, kalau yang berbintik tu memang carnivore. Kalau yang berstripe apa? Belang. Yang berbelang tu dia herbivore. Itu di antara tafsiran ulama Imam Nawawi. Dia kata semua binatang memanglah haram dimakan kecuali dubuk. So dia pakai dua-dua.
Tapi mazhab Abu Hanifah lah tak. Abu Hanifah dia lah paling gangster sekali dalam pendalilan hukum. Sangat teliti. Dia fikir benda yang orang tak fikir, dia fikir. Benda yang orang tak nampak, dia nampak. Abu Hanifah ni, mazhab Abu Hanifah, dia memang sangat teliti. Dengar ni ada seorang nama, bagi nama dia Salafi kan. Dia kata dia Salafi. Dia kata Imam Abu Hanifah ni 17 hadis sahih je dia tahu. Dia cakap macam itu. Dia boleh sebut. Dia kata Abu Hanifah ni 17 hadis sahih je dia tahu. Kata kamu lah, bacalah buku sikit. Kata Abu Hanifah tahu 17 hadis sahih. Abu Hanifah dia kurang meriwayatkan hadis. Dia kurang menggunakan hadis sebagai dalil. Kerana zaman dia lah zaman pemalsuan hadis berlaku banyak. So dia amat berhati-hati dalam pendalilan di sudut hadis. Dia banyak guna ijtihad. So hadis tu, contoh macam hadis lain lagi, banyaklah. Aku nak cerita panjang, satu tak habis. Sebab saya buat 2 hari. Okay, contoh saya lebih suka jalan yang adil adalah kita melihat pandangan dan alasan setiap ulama. Barulah kita hukum di atas alasan tersebut. Bukannya belum apa-apa kita dah bagikan satu label yang tak sesuai. Kita terus kata dia tak tahu hadis ni sahih. Contoh kunut subuh. Ni ramai orang bergaduh ni kunut subuh. Okay, kunut subuh. Ada orang cakap kunut subuh ni memang tak ada. Bid'ah dalam satu riwayat Abu Hanifah pun disebut. Kunut subuh tu muhdas berdasarkan hadis. Dia ada ini contoh, dua mazhab. Mazhab Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bin Hanbal kata kunut subuh tu tak ada. Yang ada cuma kunut nazilah dan juga kunut pada 15 Ramadan. Tapi mazhab Abu Hanifah bukan 15 Ramadan, 1 Ramadan pun dah kunut dah pada solat tarawih. Solat witir. Pada solat witir, yang ada pada witir. 15 Ramadan tu mazhab Syafi'i. Itu tak ada khilaf. Kunut pada witir tak ada khilaf. Semua kata ada. Dia orang khilaf tentang kunut pada subuh. Sebenarnya kunut pada subuh pun tak ada juga sebenarnya. Yang khilaf. Khilaf adalah berterusan melakukan kunut subuh. Sebab kunut ada pada 5 solat waktu. So subuh tu masuk dalam salah satu. Cuma dia orang khilaf, adakah perlu berterusan melakukan kunut pada waktu solat subuh? So Maliki dengan Syafi'i kata ada. Cuma beza Maliki dengan Syafi'i lah pada bila tak boleh baca. Syafi'i selepas rukuk, Maliki sebelum rukuk. Dan riwayat bacaan dia pun lain. Tiba kata orang yang buat solat kunut subuh ni buat bid'ah ni. Orang jahil dia sebut macam tu. Saya punya conclusion, kunut subuh ni sunnah dia lah. Siapa yang buat sunnah, siapa tak buat sunnah. Sebab ulama sebut apa? Dia bukan pertemuan antara lemah dan kuat, tapi pertemuan antara kuat dan kuat. Tiba-tiba ada orang boleh bantai, boleh remehkan pandangan, kata tak sunnah sembahyang subuh ada kunut. Sunnahnya lah tak ada kunut. Wah, sebut kau main lagi. Tengok pendalilan mazhab Syafi'i, apa pakai? Apa yang orang guna? Macam mana orang boleh sebut? Kita cuba fikirlah. Sebab apa dia sebut benda tu ada? Bukan sebab main-main, ada sebab. Sebab yang paling jelas mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki pakai menyatakan adanya kunut subuh berdasarkan hadis daripada yang diorang gunalah hadis kerana Nabi SAW yaqnutu ala hayyin min al-arab ataupun yaqnutu ala qaumin. Nabi pernah mendoakan laknat ke atas Usayyah, Ra'lin dan Zakwan, 3 kabilah yang telah melanggar perjanjian dengan Nabi, dengan perjanjian dengan Nabi. Nabi mendoakan laknat. Summa tarakahu, kemudian Nabi meninggalkannya. Fa amma fi subhi, tetapi pada waktu subuh kana yaknut hatta faraqad dunya. Pada waktu subuh Nabi berkunut sehinggalah dia meninggalkan dunia ini. Itu adalah hadis yang paling jelas bagi mazhab Syafi'i mengatakan adanya kunut subuh. Kerana pada waktu subuh Nabi tetap berkunut.
So satu grup lagi kata tak ada. Berdasarkan dia guna hadis berdasarkan Ibn Tariq tu, yang kata hadis riwayat anak daripada bapa. Dia tanya kan, engkau pernah sembahyang di belakang Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, adakah mereka berkunut? Kita tak ada. Fa inna musdas. Muhdas ni apa? Bid'ah. Benda yang direka, benda yang baru berlaku. Tak ada yang kunut subuh. So dia guna hadis tu. Tapi hadis tu tak ada ulama kata dia sahih. Hadis berlaku masalah. Satu sudut. Kemudian tentang, saya cuma nak cerita ni tau. Nak cerita insaf lah terhadap ijtihad para ulama. Jangan melabel orang dengan melabel satu pandangan mazhab tu dengan label yang remeh. Meremehkan. Sebab benda ni memang berlaku. Sebab dia orang kata yang sunnahnya adalah macam satu je. Sedangkan tak. Ada sebab dia tak pakai hadis tu. Kenapa? Sebab dia kata Nabi meninggalkannya. Kan? Golongan mazhab Abu Hanifah, mazhab Hambali dengan Abu Hanifah dia pakai, dan Nabi meninggalkannya. Bermakna Nabi tak buat lah. Tapi Ibn Nawawi sebut apa? Nabi meninggalkannya bermakna bukan Nabi meninggalkan kunut, tapi Nabi meninggalkan doa melaknat kaum-kaum tersebut. Bermakna kunut subuh tu dia buat lagi. Dan Nabi meninggalkan kunut pada 5 solat waktu, tapi Nabi buat pada subuh saja. So nak jawab macam mana? So ada yang kata pula kunut dalam hadis tersebut adalah bermaksud qiyam yang lama. Sebab waktu subuh memang Nabi baca lama. Kunut kat situ kerana Nabi SAW yaknut, Nabi baca lama. Tapi Nawawi pula kata, tak, kunut ni ada dua maksud. Satu qiyam yang lama, satu lagi membaca doa ketika berdiri kita panggil kunut. Betul juga berdasarkan syair. Tu sebab datang orang lain ni sebut kata Imam Syafi'i telah tersilap dalam hal ini. Bukan Imam Syafi'i tersilap. Jangan label selagi kita tak dengar pendapat dari kedua-dua belah pihak. Tak dengar pandangan daripada. Ini satu contoh di dalam berhadapan dengan khilaf. So saya ingat saya nak akhirkan, tapi macam inilah conclusion saya. Sebenarnya ini tak masuk pun. Jadi sudah, sebab saya tak nak masuk, sebab kalau tuan-tuan baca memang tak faham, betul tak? Ada baca sikit. Sebab dia dah masuk dalam bab am dan khas, dia dah masuk dalam bab. Okay, saya masuk sikit lah. Saya cuma nak kata, conclusion saya dalam hal ini, manhaj istinbat adalah, conclusion yang saya nak bawa adalah bagaimana menghadapi dengan perbezaan pandangan para ulama. Banyakkan bersifat insaf. Jangan cepat melabel sebelum kita tak meneliti pandangan-pandangan yang banyak. Tak meneliti dalil-dalil yang digunakan oleh setiap para ulama. Dari sudut bahasa je kita dah terduduk dah dengar. Contoh, saya pernah dengar ada seorang tu Yang ni saya suka bawa contoh. Ada seorang Arab tu dia pernah cakap dengan pensyarah saya, tayamum. Dia kata pensyarah cakap tayamum dalam mazhab sampai ke siku. Betul tak? Sampai ke siku. Mazhab Syafi'i sebut, mazhab Maliki pun sebut. Dalam hadis Bukhari kata sampai pergelangan tangan. So, seorang kawan saya yang salafi Arab lah, dia kata kepada pensyarah, "Syekh, doktor, pergelangan tangan lebih sunnah sebab ada dalam Bukhari." Pensyarah dengar tergelak. Kata, "Kau muda lagi, banyakkan membaca dan belajar." Pensyarah saya kata, "Sebab kenapa mazhab kata sampai ke siku, sedangkan dalam Bukhari ada sebut sampai ke pergelangan tangannya?" Sebab mereka menggandingkan dengan ayat Quran. Ayat Quran kata apa? Wa aidikum ilal marafiq. Wuduk dibasuh sehingga ke siku. Dia seolah-olah ayat itu adalah satu perkara yang umum, dengan lafaz yang umum, dan dia masukkan dan dengan lafaz mutlak, dan dia memukayatkan menggunakan hadis tersebut ditafsirkan dengan ayat Quran tadi. Memasukkan ke bawah keumuman ayat tadi. Kerana mereka mengkiaskan tayamum tu dengan wuduk. Itu sebab tayamum, dan mereka membawa satu asar yang ada sahabat bertayamum sehingga ke siku.
So janganlah action awal-awal. Kau baru jumpa satu hadis. Kita baru jumpa satu hadis, kita nak action dah. Belum lagi. Cerita dia panjang lagi sebenarnya. Okey, last saya ambil am dan khas. Am ni umum, khas tu khusus tu je sebenarnya. Dan dia datang dengan lafaz dia. Nanti baca dalam tu. Ada jami'u, kullu, setiap, apa semua itu bermaksud. Last saya nak bawa. Ulama memandang al-ibrah bi umumi al-lafaz la bi khusus sebab. Kalau ayat Quran datang dengan umum, tetapi ayat tu diturunkan kepada sebab yang khusus, kepada orang tertentu, adakah hanya kepada orang tersebut saja? Contoh dalam bab zihar. Ayat zihar kepada Salmah binti apa tu? Kepada sahabat. Itu Sakhr. Dan apa? Ayat-ayat yang refer kepada seorang, pada Zaid bin Harisah tentang At-Tabanni, tentang hukuman angkat. Pada Zaid bin Harisah. Adakah hanya kepada Zaid bin Harisah ya? Hukum itu sampai kepada semua orang. Itu asal. Asal adalah kalau benda tu datang dengan lafaz yang umum, tapi sebab dia adalah kepada orang, ayat tu datang disebabkan ada sebab yang lain. So kita akan pakai umum, kita pakai yang khusus. Yang ni ayat yang tadi saya sebut tu. Orang tu pertikaikan tentang satu orang undang-undang. Terus dia kata, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan ayat Allah, maka dia telah kafir. Sebab apa dia berkata begitu? Sebab Allah kata dalam Quran, "Wa man," dan sesiapa. Sesiapa semua orang boleh jadi. Semua orang boleh masuk sebab dia lafaz umum, ada man. So bila engkau mempertikaikan rang undang-undang ni, bermakna engkau telah kafir. Kau tak nak berhukum dengan hukuman Allah. Sebab apa? Sebut man, dia umum semua orang. Bila kita baca tafsir, barulah kita tahu ayat tu tak boleh dipandang umum. Dia ada beza. Ayat yang umum sebab khusus ada beza dengan ayat yang umum tapi telah dikhususkan. Itu tak apalah, nanti kelas lain kali baru saya cerita. Sebab panjang tu. Panjang cerita tu. So, dia kata itu ada ayat-ayat. Siapa yang tak berhukum dengan ayat Allah, maka dia telah kafir. Bila kita tengok hadis, bila kita tengok tafsir, dia sebut man dekat situ bukanlah man yang bermaksud umum, sesiapa yang bermaksud umum. Tetapi man kat situ kita panggil al-istiqnaf. Istiqnaf tu apa? Dia satu ilmu yang mencari kaitan ayat sebelum dengan kaitan ayat selepas. Bila kita baca ayat Quran, ayat sebelum dan ayat selepas, kita tahu dengan dengan qarinah, ayat tersebut refer kepada orang Yahudi secara khusus. Dan tak boleh memasukkan keumuman orang lain ke dalam tu. Sebab dalam kes tu, orang Yahudi yang tak menerima rejam dan kisas. So tak boleh lah. Orang tak setuju benda tu, terus dia kata orang tu kafir. Okey, setakat tu yang kita boleh kongsi yang bersama. Semua orang boleh buka handphone. Okey. 12. Okey. Sini. Kita main kuis. Masuk. Okey, pakai tu pakai kau punya komputer kan? Pakai komputer kau kan? Dah ada nombor dah? Dah boleh play dah? Dia kena dah save belum? Dah. Soalan tadi mana? Dah. Bodoh dengar dia. Okey, itu. Kau ambil plate? Tak. Oh, ada soalan yang tak siap. Apa yang missing? Okey. Dah, done. Itu istimbat. Okey, semua buka handphone. Semua ada internet Wi-Fi ada kan?
Wi-Fi sini ada. Siapa nak pakai Wi-Fi sini? Boleh pakai. Kalau ada apa? Ada internet sendiri, hotspot lah dengan kawan. Faizal ada. Okey, semua masuk kahoot.com. kahoot.com. Okey, kahoot.com. Tulis play, Emma masuk play. Dia boleh main HOOT. Sekejap saya tulis. Tulis besar. Okey, Kahoot. Projector. Ya. Berapa soalan? Yang buat soalan ni Hakim bukan saya. Okey. Sekarang masukkan nombor yang ada ni. 9754150. Enter game pin. Tak ada ni muzik. Macam muzik ke? Ada muzik. Bang, boleh tengokkan ni muzik dia. Jadi lagu dia. Okey, Anwar dah masuk. Apple. Apa? Speak up. Oh, ada. Maya. Okey. Okey, Ren dah boleh masuk tak? Okey, Syahir. Kat apa kuat sikit? Kuat. Okey, Maya. Hah? Apple. Masuk balik tak? Ini orang ni. Boleh banyak. Boleh banyak. Orang. Sebelum tu, Khairul siapa? Okey. Maya, Syarina. Okey. Syahir. Maya. Encik F. Okey. Anwar. Okey, abang. Apple dah. Semua dah masuk Ha? Tak dapat masuk? Kahoot.com. Okey. Masuk sign up. Enter game pin. Oh, dia kasi. Okey, masuk nombor dulu, Kak. Okey, masuk nombor dulu. Dah masuk dah? Dah. Okey, sedia Oh, sekejap belum. Soal lagi.
Mana Kak Fish? Dah. Okey dah, sedia Okey. Betul tak? Tak banyak, betul tak? Macam satu tu je. Kena cepat dia bukan setakat betul je, kena cepat. Tekan tu. Tekan ha. Dia bukan yang betul, dia nak yang cepat dan betul. Oh, ada yang jawab United Kingdom. Okey, kita tengok. Oh, nombor 1 Encik F. Okey. Cepat dia bagi korang. Dia markah yang banyak ialah yang cepat dan betul. Kalau cepat salah tak dapat, kalau lambat betul pun tak dapat. Nak dapat nombor 1 kena cepat dan betul. Ha, soalan kat depan. Baca tangan ke depan, kau jawab itu. Saya ambil contoh tak? Dah berubah kedudukan tu. Faizal. Okay, next. Kena cepat. Okey, semua betul, tak apa, ini soalan senang. Cikgu selalu pakai benda ni kak? Kalau yang dapat straight ni memang betul 3 in a row. Syarina siapa? Oh. Okay, next. Cepat baca terjemahan. Oh, tu salah lagi. Okay, tak apa. Oi, berubah lagi. Oi, naik atas balik. Oh, berubah lagi ni. Okey, soalan senang. Menjaga hubungan dengan manusia. Okey, betul. Nak tengok siapa yang laju je sebenarnya ni. Okey, Encik F lagi. Memang duduk atas sini. Cepat. Okey, saya tanya lagi. Tartil tu apa? Tahsin? Baca dengan lagu ataupun cantiklah, tanpa berlebihan. Okey, takbir salah lah. Takhfid bukan talfid, takhfid. Takhfid tu apa? Merendahkan suara.
Encik F lagi. Takwil bukan terjemah dia mengubah pada makna yang lain dengan qarina. Qarina tu apa? Hin. Okey. Khairul naik pula. Woi, Ustaz Daud yang tafsir kan? Okey. Ba di situ ialah ba minta tolong. Okey. Oi. Okey, betul, ramai betul lah. Buat bar. Ada yang jawab raw ni. Huruf ba. Okey. Oh. Berubah. Istiqaq. Nahu tata bahasa Arab. Balaghah untuk syair. Kalau matan tu ialah teks. Matan dia ikut ilmu. Kalau hadis, teks hadis. Kalau matan tu ialah syair juga. Syair yang saya sebut tadi tu. Istiqaq tu perkataan asal. Contoh macam tadi rob, tarbiyah. Itu asal dia. Orang tu kalau dah salah, dia terus berubah tempat. Oh. Okey. Soalan last. Jangan beritahu. Okey, tak harun, betul. NCF nombor 3. Khairul, okey. Silap lah tak bawa hadiah, minta maaf lah. So menang tak ada hadiah pula. Okey. Okey, setakat yang okey dah. Okey, setakat tu yang kita boleh kongsi bersama. Terakhir saya cuma harap kita dapat sama-sama mengambil pelajaran apa yang kita belajar pada hari ini. Macam saya sebutkan, setiap benda yang kita belajar mesti apa? Ulang kaji, menghafal balik. Jangan biarkan dia terbiar je tanpa ulang kaji, tanpa faham balik apa yang kita belajar. Kalau tak, dia tak jadi sia-sia.
Sebab yang ni tinggi sangat agak. Dia. Berapa persen kita cover sebenarnya? 2%. Dan sambung lagi dah. Dan sambung tadi kita ni ikut teks tu supaya orang boleh follow. Ni Ambil supaya teks dia give. Dari sekarang kita buat, kita buat dah orang. So, orang boleh follow the teks. ha? Dekat Apa tu? Macam mana? tak, hari ni dia kata hanya introduction saja. Introduction. Sebab ni memang tak boleh masuk. Dia kena 2 hari kak. Tak apa, Ah. at least we cover a few pages so that we know nanti sambung lagi. Betul. So memang hari ni saya memang niat nak introduction je. Saya memang cerita pasal 3 ta tadi. Tafsir, tadabbur dengan takwil. Kan? Kalau dah COVID dah is out, kita sambung lagi ya. Susah nak cakap tu COVID. Bila nak reda tak tahu lagi tu. Lepas raya kot. Rasa saya lepas raya mungkin. InsyaAllah. Okay. So terakhir saya minta maaf apa benda yang salah silap. Orang Melaka cakap kasar ke, saya tercakap rasa tak suka dengan cara saya cakap ke. Sebelum kita habis saya nak dua hala punya interaction. Nak tanya seorang-seorang lah. Nak hati ke hati. Okay Faizal, setakat ni rasa apa yang boleh dapat daripada kelas ni? Macam mana? Boleh cerita? Cikgu selalu dia lepas habis, dia rasa ada refleksi. So kita buat refleksi lah. So, agak apa yang boleh dapat? Apa yang nak dikongsikan dengan kelas ni? Untuk kita sentiasa bersama diri, Okay. dan sentiasa meningkatkan ilmu Meningkatkan dan ilmu. menghormati pandangan masing-masing. Mengerti pandangan masing. Betul. Akak Maya, Mazlinda. Mazlinda macam mana? Alhamdulillah macam Mazlinda mana satu? Akak okey. Okey kak. Tapi dah faham sikit dah macam mana Ustaz kata macam cara macam mana ulama ijtihad kan. Betul. Dia fatwa macam mana dia ambil daripada mana, kalau ada pertemuan tu semua. Faham lah. Maksudnya pada ayat Quran kita boleh based on ayat Quran untuk mengeluarkan sesuatu dia punya ijtihad. Okey betul. Faham. Ada sikit lah yang boleh faham ke tidak, kita pun tak faham kan. Kita pun tak tahu ada hadis yang boleh ditolak ada. Dibuang. Ditutup. So bila you cerita tu, I have an idea lah. Maksudnya ada idea lah. Oh okay. Oh. Ada hadis yang dimasukkan kan. Okay, alhamdulillah. Okey. Ada point boleh nampak. Okey boleh nampak. Khairul macam mana? Agak refleksi dia? Sebab kita dapat lihat apa ni, yang lebih penting ialah penghargaan kita terhadap perbezaan pendapat di sini. Betul. Dan perbezaan antara ulama-ulama lah. Sebab selama ni kita ingat ikut sunnah. Yang mana Ustaz kata ikut sunnah tak semesti ikut sunnah itu satu perkara. Mungkin ada banyak perkara-perkara lain yang berkaitan ada pendapat ulama yang lainan. Jadi itu satu benda yang saya nampak yang benda penting lah. Sebab bila dah belajar sunnah ni kita terlupa. Kadang-kadang kita taksub, terlupa dan kita rasa kita lebih tinggi daripada orang lain. Betul. Yang mengikut bid'ah. Betul. Jadi dalam pada kita tak sedar kita pun melabel orang lain juga. Betul. Abang Anwar macam mana? Saya walaupun hari ni hanya mukadimah, tapi banyak nota saya ambil. Saya rasa very interesting sebab dia ada metodologi spesifik, dan saya rasa orang awam patut belajar. Patut belajar Banyak okey. metodologi. So bila kita ada ilmu ni barulah kita tak bercakap je. Betul. Seperti sebab orang kita ni memang suka bercakap je. Kita dalam isu agama ke dalam isu lain pun kita suka cakap je. Betul. Knowledge tak ada. Betul. So bila kita, walaupun saya bodoh ni, saya nampak banyak knowledge tak ada lah kita ni. So kena kurang bercakap. Betul. Itu dia menginsafkan lah. Syahir macam mana? Pilihan ni sepatutnya sepatutnya kita kena sebarkan Oh. orang ramai tahu supaya bukannya mudah ulama kita dahulu mengeluarkan hukum. Betul. Kita tak mudah-mudah menyalahkan ulama-ulama. Betul. Betul. So saya sangat puhatilah dengan refleksi semua orang. Kak, seorang lagi. Macam mana refleksinya? Kalau ada pertemuan dalil, mula tengok garis masa. Okey. Kalau tak, lepas tu tengok nasib mansur. Okey. Last kali mutajib. Mutarjih. Betul. So sebab ramai orang ini terus yang paling rojih sekali adalah padahal itu adalah step yang berapa? Last. Ulama letak dia lah step yang last.
ulama akan cari cara nak pakai dua-dua. Tarjih ni buang salah satu. Itu adalah step yang last. Dah habis. Tak ada. Step yang last. So, ini hari kat habis. Macam mana kat habis? Aku rasa so far refleksi. Tak positif, 20%. Okey. Kita sambung lagi. Okey, kita bersama lagi insya-Allah. Cuma apa kita kata okay, last saya minta maaf lah kalau ada terasa hati ke cakap salah. Biasalah kita manusia kan tak sedar. Kadang kita cakap tak tengok perasaan orang lain, betul tak? Kadang saya cakap pun main hambur. Kalau nak cakap kan orang keluar dah banyak terasa hati saya cakap hambur, tegur. Apa datang kelas tak bawa buku memang kena hambur dengan saya. Kalau kat keluar saya cukup pantang datang kelas tak bawa buku ni. So semua kita anggap dia sebagai orang kata teguran yang baik lah. Sebab saya pun kadang-kadang manusia biasa boleh salah juga. Kadang saya pun terikut emosi. Okay, so kita jumpa lagi insya-Allah. Kita doa semoga kita dihindari daripada bala COVID-19 dan kita sihat, keluarga kita, anak-anak kita, isteri suami kita semua sihat. Dan kita ada masa, ada peluang kita jumpa lagi. Jumpa tengah jalan, jangan sombong dengan saya. Tegur-tegur lah So kalau paling kurang datang keluar, jangan lupa dengan saya datang keluar kan. Boleh call-call, boleh kita jumpa-jumpa. Okay, insya-Allah. Ke ada nak nombor telefon saya? Ada nak nombor telefon? Satu sunnah tu kita punya ni lah. So tapi satu sunnah. SOUTHUS. Ini nombor saya. Kalau nak ambil, nak WhatsApp lah, yang WhatsApp.